Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Izan Syafiee. Kali ni saya nak tunjuk pada anda sesuatu perkara yang mana anak didik saya bagi tahu. Tuan, saya dah siap satu copywriting kan. Boleh tak tuan tengok macam mana keadaan dia? Okey. So saya tengok kat sini, saya check copywriting dia. Sebenarnya kita bukanlah untuk nak mengkritik, tetapi kita lebih kepada bagaimana kita nak belajar dengan lebih baik lagi. Pertama saya terus tangkap adalah bahagian sebelum dua tu, nampak tak? So, bila saya letak point nombor 1 tu, sebenarnya saya dapat tangkap tentang kekurangan iaitu short form. Jadi bila kita menulis ni menggunakan short form, dia akan memberi kesan yang kita ni seorang penulis yang tidak profesional. Jadi bila sebut pasal tidak profesional, perkataan tu tidak memberi apa-apa kesan yang terbaik, terutamanya dari segi pembacaan. Keduanya, apabila dia diindeks masuk ke dalam Google, dia tidak menjadi apa-apa. Jadi rugilah kita kalau kita buat begitu kan. Itu paling penting dia. So apa kita nampak sini, kalau kita nak buat dia punya perkataan, kita tulis ayat penuh. Sebelum ini. Sebelum ni pergi mengundi. Nampak tak? So bila menggunakan bahasa rojak, saya tak jadi masalah. Cuma dia nak kena tulis dengan baik lah. Sebelum ini, kalau dibuat sebelum dua tu akan rosakkan dia punya penulisan dengan baik. Jadi dia tak salah menulis, tapi penulisan yang lebih baik adalah ditulis ayat penuh. Kali ini lain. Okey, kali ini lain tu adalah satu hook sebenarnya, ataupun dipanggil satu attraction untuk orang mula-mula nak tengok apa sebenarnya berlaku kan. Jadi kalau saya akan tukar kat situ, first time mengundi. Kau apa rasa? Macam tu kan. So salah satu contoh dia yang boleh buat kat situ. Ataupun kita boleh tukarkan lagi. Kan? Teruknya. Jadi teruknya pemikiran. So boleh jadi satu attraction untuk ni kan. Jadi satu attraction untuk orang terus membaca dan melekat. Itu point nombor 2 kalau anda tengok kat situ lah. Jadi kali ini lain. Kali ini lain ni macam satu bahasa yang tidak beri impact kepada hook mindset tersebut lah. Jadi yang ketiga adalah saya double check tengok al-maklum asyik kalah je kan. Sekali-sekala kasih chance lah kita orang pula menang. Okey. Jadi sebenarnya ayat yang ditulis itu dia ada nak bagi tahu dua hala. Dia nak bagi tahu orang lain, kamu dengan aku ni ada satu satu persamaan, tapi benda tu, ayat tu tidak memberi kesan kepada dua hala punya penulisan. Maksudnya kat sini, al-maklum lah, al-maklum asyik kalah je kan. Bersekali-sekala kasih chance lah kita orang pula. Jadi bila sebut pasal diri dia, kita orang pula, jadi sepatutnya dia kena tulis kan, sebelum ni asyik kalah je, ataupun al-maklum lah asyik kalah je kan. Korang ada rasa macam tu tak? So kali ni biarlah aku rasa, bagilah chance kat aku, bagilah chance kat kita orang pula menang kan. Lepas tu ayat ni dia macam tergantung lah. Dia tidak ada maksud tak jelas lah. Maksud dia tak jelas, maksudnya dia masih berselindung lah dekat situ kan. Tak ada masalah, nak selindung ke apa tak ada masalah. Menang ke kali ni? So dia ada soalan. Korang, tapi dia tidak ada attraction untuk bawa dua hala. Korang rasa menang tak kali ni? Jom sama-sama tunggu. Nampak kat situ? Kalau saya buat ayat macam tu lah. Dan nombor 4, menang atau kalah, yang penting saya dah tunaikan tanggungjawab saya, the rest di luar kawalan saya. Jadi sebenarnya kalau saya akan touch up lagi penulisan ni lebih kepada apa? Menang atau kalah itu adalah kerja Allah SWT. Yang penting saya dan kita semua ada satu tanggungjawab untuk negara. InsyaAllah Allah SWT akan pilih kan pemimpin-pemimpin yang baik. Sebab apa? Kan, apa yang baik daripada kita datang yang akan baik kepada orang lain. Yang nombor 5 adalah dia punya story. Kalau tengok dia perenggan ke 1, 2 lepas kali ni, tiba je depan bilik darjah saluran 7 tu, sampailah sambil seluruh mak. Dia ada lagi perkataan short form kat situ kan. Yang ni dia punya story saya okey, tak ada masalah. Cuma dia kena garap dia punya story tu lebih kepada tidak dipanggil tidak lara, bukan apa, tidak melerik. Lara pula kan. Jadi bagi saya dia punya story ada. Tiba je bilik darjah saluran 7, dia boleh kemas gini. Ya Allah, berdegup jantung rasanya. Baru je sampai dekat bilik darjah nombor 7 ni. Kan?
Baca bismillah kan, kaki mula melangkah masuk bilik darjah. Yelah, dah lama tak masuk sekolah. Nampak tak kat situ? Dia relate balik pengalaman lama dia dengan dalam dalam story tu. Jadi sebenarnya story ni, apa yang kita buat copy ni, copywriting ni, tak kisah kita buat dalam bentuk story ke, buat dalam bentuk apa pun, yang paling penting kita nak sampaikan pernyataan kita ataupun apa yang kita tulis ini memberi impact kepada pembaca. Pembaca merasa aku yang punya ni. Aku macam akulah. Dia ada rasa macam tu. Jadi apa yang kita tulis sebenarnya tak salah apa, yang cuma kita dekat sini nak tambah baik, dan apa yang kita belajar pada apa yang kita belajar pada hari ni sebenarnya beri impact kepada masa depan. Jadi lepas ni buat dengan lebih baik lagi, dan insya-Allah kita susun dengan cantik lagi. Jadi terima kasih Don Keladi. Jumpa lagi pada sesi cek copywriting yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.